Okey, ini adalah nombor 7, fungsi koordinat f ditarifkan oleh fx sama dengan x kuasa 2 campur 6x campur n dengan keadaan n ialah pemalas. Ungkapkan fx dalam bentuk x tolak h kuasa 2 campur k. So dia arahan tengok calon ini dia tak faham arahan. Dia pergi kembangkan. Dia nampak saja persamaan dia pergi kembangkan. Itulah kebiasaan calon. Dia tak faham betul-betul soalan. Dan selalu saya dengar cikgu saya blank lah dalam soalan. Dalam semasa exam. Jangan blank. Okey, orang yang tak nak blank dia kena usaha. Okey. So kena betul-betul fahamkan soalan. Dia dah bagi soalan ni. Okey, dia nak kamu ungkapkan benda ni dalam bentuk ni, bukan suruh kamu kembangkan, kamu kena faham arahan soalan. Lepas tu tiba-tiba dia masukkan negatif 5. Orang cakap nilai minimum negatif 5, dia masukkan tiba-tiba dapat n. Ini pun salah konsep juga. Dia tiba-tiba sama dengan kosong. Siapa yang cakap sama dengan kosong? F negatif 5 ialah kosong ke? Tak ada orang bagi tahu pun. Dia hanya cakap nilai minimal lah negatif 5. Dia tak cakap F negatif 5 ialah kosong. Tak ada. Okay, tiba-tiba dia lakar je. Tapi lakaran dia tak ada label apa-apa. So, kalau lakaran macam ni memang tak ada makalah, kosong makalah. Memang kosong makal. Okay, so sekarang kita tengok macam mana nak buat soalan macam ni. Okay, so ini ialah fungsi koratik. Okay, fungsi koratik ni ada 3 bentuk. Okay, 3 bentuk. Bentuk yang pertama ialah bentuk A. Macam ni lah, AX kuasa 2 campur BX campur C. Ini bentuk A. Okay, lepas tu dia ada bentuk pintasan. Okay, bentuk pintasan dia. Okay, ni FX lah. AX tolak PX tolak Q. Ini bentuk pintasan lah. Okay, dia ada satu lagi bentuk ialah vertex. Okay, vertex ni macam ni lah. AX kuasa tolak P kuasa 2 campur Q. Inilah bentuk vertex. Okay, maksudnya dia nak kamu dari bentuk A tukar menjadi bentuk vertex. So, dari bentuk A pergi bentuk vertex, kita kena buat penyempurnaan kuasa 2. Completing the square. Okay, kuasa 2. Okay, completing the square. So, ini nota yang sangat penting. So, saya harap kamu boleh ingat. Mat ni kena banyak membaca. Ada orang dia salah faham. Matematik ni tak payah baca. Sorry lah. Matematik ni sebenarnya banyak benda kena membaca. Dia tak boleh tak baca. Siapa yang malas nak membaca, dia tak boleh belajar mat sebab dia malas. Sebenarnya orang yang malas tak sesuai pun nak ambil apa-apa subjek. Sebab kebelakangan ni ramai orang cakap, cikgu saya nak drop mat, nak drop mat. Saya cakap jujur lah, orang yang malas ni nak pergi mana-mana aliran pun dia akan susah. Faham? Bukan admit yang susah, masalahnya malas yang susah. Pemalas ni memang susah lah, pergi mana-mana pun tak jadi. Okay, so langkah pertama kita kena tukar menjadi bentuk vertex. Okay, ini perkali dia 6 kan? 6. So x kuasa 2 campur 6x ni kita guna perkali ni, bahagi 2 kuasa 2, tapi tolak balik. Okey, ada orang tanya, cikgu kenapa kena campur lepas tu tolak balik? Benda ni sebentar wujud, saya wujudkan. Kenapa kena wujudkan? Sebab saya nak complete the square. Nanti saya terangkan apa maksud complete the square. Sekarang dia dah complete lah. Inilah complete. Kenapa complete? Saya boleh tulis x campur 3 kurungan kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 campur n. Inilah complete the square. Inilah square yang complete. Kalau kamu tak percaya, sekarang saya terang kenapa saya cakap completing the square. Ialah x campur 3, x campur 3. X darab x, x kuasa 2. X darab 3, 3x. 3 darab x, 3x. 3 darab 3, 3 kuasa 2. Okey, nampak tak? Kalau saya kembangkan balik, dia dapat benda ni. Kalau saya tak ada benda ni, dia hanya ini saja, x kuasa 2 campur 6x. It's not complete. So now I want it to become complete. So I completing the square. Saya dah completekan square inilah. So campur, tolak balik. Benda ni sebenarnya tak wujud. Benda ni sebenarnya tak wujud. Saya wujudkan untuk complete the square. Manusia ni memang tak sempurna lah.
So, macam mana nak sempurnakan? Kita kena sempurnakan. Kita lah. Bukan orang lain, kita sendiri kena sempurnakan. Faham Okey, so kita dah dapat lah. Kita dah dapat. Okey, dengan keadaan H dan K dapat. Inilah jawapan dia. Okey, kalau nak ringkaskan lagi boleh. Apa ni boleh ringkaskan tolak 9 campur N. Ini jawapan dia. Okey, A saya dah buat. Okey, diberi nilai minimum fx dalam -5. Inilah sekarang minimum. Okey, sebenarnya dalam nilai maksimum minimum ni sangat senang. Ini fx kan? Saya tak nak ada x kan? Fx ni dapat cy sebenarnya. X ni fx. Okey, sekarang saya nak nilai minimum. Nilai minimum maksimum kamu tengok maksimum minimum dia bergantung kepada paksi y sebenarnya. Dia bukan bergantung kepada paksi x dia naik turun ni bergantung kepada paksi y. Faham? Okey. Jadi, apa yang kita kena buat sekarang untuk dapatkan nilai minimum, kita kena kosongkan yang benda yang ada x ni. Nampak tak? Sekarang benda ni ada x kan? Saya kena kosongkan. So, x campur 3 kuasa 2 kena kosongkan. Sama dengan kosong. Okey, jadi fx ni sama dengan -9 campur n. Jadi cakap fx ialah -5. Okey, so -5 sama dengan -9 campur n. Jadi 9 tolak 5 sama dengan n. Jadi n sama dengan apa? 4. N sama dengan 4 lah. Saya dah cari nilai n lah. Okey, macam saya cakap tadi, x campur 3 kuasa 2 sama dengan kosong kan? Kalau kuasa 2 pindah sama masih kosong juga. So, x campur 3 sama dengan kosong. Jadi, x sama dengan -3. Okey, jadi biasanya semasa kita buat latihan, kita terus cakap x campur 3 sama dengan kosong lah. Biasanya tak ada orang tulis kurungan kuasa 2 sama dengan kosong. Tak adalah. Sebab membaca masa. Faham? Sebab kuasa 2 pindah sana, punca kuasa kosong pun masih kosong juga. Itulah hari itu ada orang tanya, cikgu kenapa mesti sama kosong? Sebab saya dapat nilai y. Nilai y. So, ini kita dah dapatlah nilai nilai minimum kita cakap -5. So, koordinat so x adalah -3, y adalah -5. N dia adalah 4. So jangan keliru ada calon dia salah ambil nilai, jangan keliru. Okey, sekarang saya ada satu koordinat titik minimum. Okay. Tapi satu titik tak cukup saya plot. Tak cukup saya plot lengkung kuadratik function. Tak cukup maklumat saya hanya tahu dia ni ialah titik minimum kan. So apakah titik yang saya perlu dapat lagi? Okey, ini titik minimum saya catat dulu. Okey, n tadi saya dah dapat kan. So fx sama dengan x kuasa 2 campur x campur 4. Okey, lepas tu fx tadi saya kalau dalam bentuk berteks lah x campur 3 kuasa 2 tolak 5. Ini yang tadi berteks lah sebab dia cakap ni ialah -5 Jadi saya perlukan tapak pintasan. Pintasan. So macam nak tapak pintasan? Okey, kalau nak tapak pintasan y, x sama dengan kosong. Okey, kalau x sama dengan kosong, ini kosong. So y sama dengan 4. Okey, lepas tu saya nak dapatkan pintasan x. Okey, y sama dengan kosong. Kalau nak dapat pintasan x, y sama dengan kosong. Okey, lepas tu rasanya ada titik perpuluhan. Tak apa, kita guna kalkulator. Okey, kita guna kalkulator lah So, masukkan 1, 6, 4. Okey, cikgu ni bukan titik perpuluhan. Tak apa, kau tekan SD ni. Dia dapat -0.764. Okey, lagi satu. Ialah -5.236 lah. So kita dapatlah 2 titik ni. Kita dapat 2 titik. Okey, satu ialah x adalah -0.764. X adalah -5.236. Okey, dalam banyak-banyak titik ni saya dah boleh start
plot line negatif 5.60. Dan tadi ni lah 0.4. Oh, dah banyak titik lah. 1, 2, 3, 4. Dan 4 titik rasa dah cukup lah untuk saya plot. So, kena bayangkan dulu dia kat mana. Dia ada pintasan X, ada pintasan Y. Lepas tu dia go to negatif. Nampak tak? So, sini negatif. So, agak-agak saya rasa bentuk dia macam kita. Oh, tak cantik. Jadi cantik sikit. Okey, so ini 4 pintasan Y dia 4. Okey, ini dengan ini tadi negatif. Oh, bukan negatif 5 dulu. Negatif 5.24. Sinilah negatif 0.76. Okey. Sini pula negatif 3 sini pula ialah negatif 5. Okey, sebab ini negatif 3, negatif 5. Okey, inilah lakaran dia. Saya dah siap lah lakaran dia. Minimum. Okey, minimum dia muka muka masam kan. Lepas tu dia ada dua punca yang berbeza. Kenapa saya tahu? Bolehlah buat B kuasa 2 tolak 4 AC. 6 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab 4. Lepas tu kalau kamu tekan kalkulator rasa dia lebih besar dari kosong. Kalau lebih besar dari kosong memang ada dua punca yang berbeza. Okey, so itulah cara kita nak melakarkan fungsi kuadratik. Okey, saya harap boleh faham.